pada hati. Puncanya daripada hati. Tapi kalau kita kena macam tu, kita juga berbelah bagi. Ialah belajar sampai level profesor kot. Bila dah pension, nak pergi ke kelas-kelas pengajian. Belajar semula atau kita rasa ini aku dah tahu. Orang selalu rujuk pada aku. Begitu. Itu penyakit hati. So, bila berkaitan dengan masalah hati, bila dihinggapi dengan penyakit hati semacam ini, maka tindakan yang perlu dibuat ialah dirawat sepantas mungkin. Dan yang perlu dirawat itu hati. Lalu kenalah minta pertolongan dengan solat dan sabar. Kan? Bersabarlah dengan kata-kata manusia. Kan kalau ada orang yang mengejek, mengolok, dulu kan cikgu, kenapa tiba-tiba jadi anak murid? Tu, sabar dengan kata-kata manusia macam tu. Mintalah bantuan dengan Allah. Dengan sabar, kerana sabar itu menerima seadanya dalam segala keadaan. Apa juga kalimah orang terhadap kita, terhadap mereka, juga perbuatan orang terhadap mereka, jangan diambil pusing, jangan pedulikan kata-kata orang. It is easier said than done. Kan? Dia sangat mudah untuk sebut, tapi nak laksanakan tu sangat sukar. Lalu Allah kata, wasta'inu bis-sabri was-salah. Bukankah kita dalam Fatihah, kita juga mengungkapkan iyyaka nasta'in. Hanya padamu ya Allah kami mohon pertolongan. Dan kali ini Allah datangkan bagaimana kita nak minta pertolongan itu. Kan kita yang minta, wa iyyaka nasta'in, hanya padamu kami mohon bantuan dan pertolongan. Dan sekarang Allah arahkan kita, wasta'inu, mintalah pertolongan. Bis-sabri was-salah. Dengan sabar dan salat. Wasta'inu bis-sabri. Mintalah pertolongan dengan sabar, dengan bersabar. Bis-sabri. Dan sekarang Allah ajar bagaimana cara berdoa. Pertamanya, dahulukan sabar dengan apa yang berlaku. Kita perlu sedar bahawa apa yang terjadi adalah dalam ruang lingkup takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tatkala kita menyedari benda tu, perkara pertama yang kita perlu buat ialah terima dan redha. Terima dan redha. Dan ada satu lagi sabar yang penting, iaitu sabar dalam belajar. Perkara yang berlaku adalah ruang untuk kita ambil tahu dan belajar. Kerana belajar tu dia bukan benda yang mudah. Kan, berapa ramai yang mulanya semangat nak belajar, tapi lama kelamaan mereka tak sanggup lagi nak teruskan. Dulu mula-mula kelas penuh, tapi sehelai demi sehelai, seorang demi seorang dah mula tak datang. Sebab mereka sangka sehari dua belajar terus jadi pandai mungkin. Kan, ni kita dah sampai ayat yang ke-40 suratul Baqarah. Dan kita nak lihat, pada ayat 283 nanti atau 286 nanti, berapa ramai yang mampu bertahan? Untuk kita nak lihat surah Baqarah ni. Dan kita nak belajar tentang surah ini. Umar makan masa 1 tahun untuk amalkan surah Baqarah. Tapi menariknya, beliau perlu ambil masa sekurang-kurangnya 3 tahun untuk memahami surah Yusuf. Menarik bukan? Ya.
Kerana surah Baqarah adalah tentang peraturan dan undang-undang. Tetapi surah Yusuf, dia berkait dengan hati dan perasaan. Hati dan perasaan. Maka kalau nak lembut hati, bacalah surah Yusuf. Kalau nak hati kita sensitif, bacalah surah Yusuf. Begitu. So, wasta'inu bis sabri. Mohon bantuan dengan sabar. Dan dugaan dari syaitan akan bertubi-tubi mendatangi kita supaya kita lemah semangat untuk tidak belajar. Maka perlu dahulukan sabar dalam mempelajari selok-belok ilmu agama. Sehingga kita faham sungguh-sungguh apakah yang agama ini mahu dari kita. Sebab kadang sangkaan kita, bila belajar, terus pandai. No, tak boleh. Jangan sangka begitu. Jangan sangka sekali belajar kita terus pandai. Tak. Dia makan masa. Dan sememangnya belajar itu, dia perlu kepada kesabaran yang tinggi. Dan disulami dengan mohon bantuan pada Allah untuk berikan kita kesanggupan menghadapi kelas-kelas pembelajaran ni. Kerana selalunya belajar, dia makan masa, dia ambil masa. Dan kalau kita tidak diberi kesanggupan itu, kita tak sanggup. Tak mungkin boleh tempuh. Nak klik kelas tu, Dan itu perlu mujahadah. Perlu mujahadah. So, ista'inu, perkataan ista'inu maksudnya mohon pertolongan. Lebih tepat, ia bermaksud kita mohon bantuan, pertolongan bila kita sudah tak mampu untuk laksanakannya seorang diri. Kita dah buat dah seorang-seorang, tapi stuck, tak mampu nak buat. Waktu itulah kita mohon pertolongan. Kalau setakat nak masak nasi, itu tak payah bantuan tuan-puan. Seorang-seorang kita boleh. Kalau nak masak nasi, tu seorang-seorang kita boleh. Tapi kalau nak angkat tong gas, kan? Puan-puan nak angkat tong gas, kan tak larat. Dah dicuba, dah tak larat. So, daripada nak menyiksa diri, ada baiknya tuan-puan gunakan tangan. Kan, gunakan tangan, tunjukkan ke depan, lalu panggil suami. Mari, bang, mari. Ni tong gas, tolong angkat. Gitu. So, ista'in adalah bantuan, pertolongan yang kita mohon ketika kita tak mampu nak buat seorang-seorang. Ketika kita dah tak mampu nak buat seorang-seorang. Maka waktu itulah kita mohon, kita perlu bantuan dan pertolongan tersebut. Dan kita juga bukan hanya lakukannya atas usaha kita sendiri. Didahulukan dengan usaha sendiri, kemudian minta bantuan dari orang lain. Dia bukan dalam bentuk kita mohon bantuan, tapi dalam masa yang sama kita tak buat apa-apa pun. Okey. Contoh, Allah beri isti'an ataupun aunun. Allah bantu pasukan Badar, tentera Badar. Allah hantar malaikat untuk menolong mereka. Tapi dalam masa yang sama, para sahabat, dia tak duduk diam. Dia tidak hanya menonton malaikat pergi berperang, tak. Mereka sendiri menghayunkan pedang. Dan pertolongan yang sebenarnya adalah dari Allah.
Maka sabar itu menjadi resepi kepada pertolongan. Resepi kepada pertolongan. Tuan-puan, pertolongan Allah ni datang dalam masa yang tepat. Datang dalam masa yang tepat. Bukan dalam masa yang kita nak. Bantuan dari Allah ni datang dalam masa yang tepat. Bukan dalam masa yang kita nak. Problemnya selalunya kita nak bantuan tu datang waktu yang kita nak. So kalau bantuan tu tak datang pada waktu yang kita nak, dahulukan sabar. Allah akan bantu. Allah akan bantu. Okey. Kemudian, sabar juga dalam bentuk begini. Tolong tahan diri, tolong bersabar dari cerita dan mengadu pada makhluk tentang apa jua yang kita hadapi. Jangan cerita sangat masalah kita pada manusia. Kan? Jangan cerita sangat. Sebaliknya, mengadulah pada Allah. Allah yang akan bantu. Bukannya manusia. Tapi Ustaz, saya tak boleh lah Ustaz. Kena cerita juga. Kalau sekadar nak meluah, itu tak ada masalah. Tapi ni sampai mengharapkan orang tu bantu, orang tu tolong, sehingga kalau dia tak tolong, putus saudara. Kan? Nak cerita-ceritalah tapi jangan harap dia boleh bantu kita. Tak. Bantuan itu hanya datang dari Allah. Hanya Allah yang bantu. So bila kita mengadu pada Allah, Allah pasti akan bantu. Kerana risiko kalau kita mengadu, suka mengadu pada orang, risikonya kalau kita suka mengadu pada orang, besar kemungkinan bantuan dari Allah tak datang sebab kita dah meletakkan harapan pada makhluk bukan pada Allah. Maka pilih-pilihlah untuk kita cerita masalah pada orang. Letak harapan pada Allah bukan pada makhluk. Kan? Kalau kita ada anak, ni kan nak cuti sekolah, buka sekolah perlu barang-barang baru. Pensel pemadam, alat tulis, kasut, baju. Mak dan bapa dah sediakan dekat rumah. Bayangkan anak kita boleh minta dengan jiran sebelah. Minta pensel. Sedangkan kita sudah pun belikan pensel. Apa kita rasa pada anak? Dia pergi jiran sebelah minta pensel. Allah bersedia nak bantu, mengadulah pada dia. Jangan mengadu pada orang. Jangan mengadu pada makhluk. Bayangkan kalau Allah buat keputusan, kau ngadu pada makhluk, mintalah dia bantu kau. Minta dia bantu kau. So, begitulah risiko kalau kita kerap mengadu pada manusia. Satu ujian-ujian yang datang ni dahulukan dengan sabar. Bentuk-bentuk diuji ni agar kita kembali mengadu pada Allah Subhanahu wa taala. Wassalah. Dan dalam ayat ini Allah ajar kita untuk dapatkan pertolongan dan salah satu
salah satu caranya adalah melalui solat. Dan selepas solat, dan lebih baik lagi dalam solat, kita berdoa pada Allah. Terutama sekali sewaktu sujud. Banyakkanlah mohon berdoa dalam solat. Dan ia lebih hebat dari berdoa selepas solat. Kan, kenapa perlu berdoa lepas solat, sedangkan solat itu kita sedang berhubung dengan Allah. Doalah dalam solat. Panjangkanlah sujud-sujud kalian. Mohonlah sungguh-sungguh waktu sujud tu. Sebab kekerapan, kalau kita kerap berdoa dalam solat waktu sujud, lama kelamaan, kita dah tak doa, dah lepas solat. Kalau solat maghrib, kita sujud 6 kali. So, kita ada 6 period of time untuk kita berdoa. Kalau rasa-rasa satu sujud kita masukkan semua doa dan dia makan masa yang lama untuk sujud, bahagikanlah permohonan kita kepada 6 bahagian kalau 6 kali sujud. Kalau isyak 8 kali sujud, bahagikanlah doa kita kepada 8 bahagian. Sujud pertama aku nak minta ni. Sujud kedua aku nak minta yang ni. Sujud ketiga yang ni pula. Sujud keempat yang ni. Anda susun. Kan? Mohonlah, mohon sungguh-sungguh. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ulang 3 kali satu sujud. Allahumma hasibna hisaban yasira. Ya Allah, hisaplah kami dengan cara hisap yang ringan. Ulang 3 kali. Ataupun apa nama? Sayyidul Istighfar. Wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Waktu sujud dalam solat, kerana itulah kedudukan kita paling dekat dengan Allah. Mintalah pertolongan pada Allah dengan solat. Kerana solat adalah amalan di mana kita beritahu dan mengadu keadaan kita pada Allah. Waktu itu, apapun jua kita boleh luahkan pada Allah. Mohon pada Allah untuk beri kuatan pada kita. Dan Allah tidak akan menghampakan permintaan kita. Dan dia boleh meredakan keadaan buruk yang ada pada kita. Dan Allah beritahu ini semua kepada ahli kitab. Jika mereka hadapi masalah yang disebutkan di atas, maka mengadulah pada Allah dengan sabar dan solat. Kemudian Allah kata, wa innaha lakabiratun. Sesungguhnya sabar dan solat itu sukar untuk dibuat. Payah untuk dilaksanakan. Sukar untuk sabar dalam belajar dan juga nak menjaga solat. Sukar. Kalau kita lihat solat sebagai satu ibadah biasa, ia akan jadi susah. Tapi kalau kita tahu bahawa dengan solat itu adalah bentuk cara untuk kita mohon pertolongan pada Allah, maka kita akan rasa mudah untuk dirikan solat. Malah kita akan tertunggu-tunggu bila masuk waktu seterusnya untuk mengadu dan mengadu pada Allah. Dan ada pendapat yang kata, wa innaha lakabiratun, ia adalah sukar
Sukar dekat situ dimaksudkan, ditujukan kepada solat. Sukar dekat situ dimaksudkan, ditujukan kepada solat. Innaha. Dan ada juga pendapat yang kata innaha lakabiratun itu bukan hanya sabar dan solat. Tetapi yang sukar itu ialah minta tolong dari Allah tu sukar. Sebab kita lupa. Punya sukar minta pertolongan tu sehingga ada orang yang tak nampak kepentingan berdoa pada Allah. Dahlah dalam solat dia tak berdoa. Habis je imam bagi salam terus bangun. Jalan. Langsung tak ada nak zikir-zikir, tak ada. Dia tak nampak kepentingan berdoa tu. Dia tak nampak kepentingan berdoa tu. Sebab tu wasta'inu tu juga dalam bentuk kabirah, sukar. Mereka tidak letakkan pengharapan pada Allah. Maka mereka banyak minta pertolongan pada manusia tapi tidak merayu sungguh-sungguh pada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang kata dalam sujud tak boleh baca doa dari ayat Quran. Ya, dalam sujud tak boleh baca ayat Quran, tapi kita boleh berdoa. Kita boleh berdoa. Tak perlu sebut kuat-kuat. Apa nama? Pohonkan sahaja dalam hati. So, bila dia tidak nampak kepentingan berdoa, dia tak meletakkan pengharapan pada Allah dan dia rasa dia boleh survive dengan circle yang dia ada. Sedangkan patutnya kita sentiasa kena berdoa dan harap bantuan dari Allah. Ya, memang realitinya kadang-kadang kita juga minta tolong dari orang lain. Dan kita juga ada usaha kita, bukan. Tetapi dalam kita berusaha, sebelum, semasa dan selepas kita berusaha, kita akan tetap minta bantuan, pertolongan pada Allah. Inilah bentuk pengurusan hidup. Bukan hanya sebelum berusaha kita minta bantuan, tak. Sebelum, semasa dan selepas. Sepanjang perjalanan kita berusaha tu, kita tetap minta bantuan, pertolongan dari Allah. Dan benda tu berat, sama ada minta bantuan tu berat, ataupun sabar tu berat, ataupun solat tu berat. Benda tu berat, illa alal khasyi'in. Kecuali orang-orang yang hina. Kecuali orang-orang yang hina depan Allah. Atau kecuali orang-orang yang khusyuk. So, sebelum ni kita sentuh tentang khusyuk. Sifat sabar dan solat adalah sangat berat untuk kita dapat kecuali bagi mereka yang ada sifat khusyuk. Hanya orang khusyuk yang boleh buat. Hanya orang sebegitu yang boleh sabar dan berdoa lepas solat dengan mudah. Siapa orang yang khusyuk? Orang yang hatinya sentiasa memikirkan akhirat. Dia sedar dia akan dibalas atas segala perbuatan dia. Maka hatinya sentiasa ingat dan fikir tentang akhirat. Apa pun yang dia buat, dia akan fikir tentang kesan dan akibat. Maka Allah jelaskan siapakah yang ada sifat khusyuk dalam ayat seterusnya. Khusyuk dibentangkan dalam ayat seterusnya. Khusyuk bermaksud orang yang takut, patuh, tunduk pada Allah. Dia takut memikirkan apa yang bakal berlaku kelak di akhirat. Oleh itu dia akan patuh, tunduk pada arahan Allah
So bila dia patuh dan tunduk, maka dia akan menjadi orang yang khusyuk dalam solat dan juga dalam hidup. Dan khusyuk juga membawa maksud rasa takjub, rasa gerun dan takjub dengan Allah. Dengan rasa gerun dan takjub juga kita akan dapat khusyuk dalam solat. Tapi kalau kita tak ada rasa semacam itu, maka solat kita masih lagi pada level tak rasa apa-apa. Tak rasa apa-apa. Kan, beza kalau kita berdiri depan orang-orang yang berpangkat besar, depan sultan, kita akan ada rasa gerun dan takjub tu. Ada rasa gerun dan takjub tu. So, belajar dari situ dan waktu solat datangkan rasa gerun dan takjub pada Allah. Cumanya kita ni manusia tuan-puan. Ialah selama ni kita dah lalui dah rasa-rasa semacam tu. Rasa hina, rasa rendah, ego kita tercalar, kita diperlekeh. Tapi bila kita hadapi benda tu, katalah kita dihina oleh manusia, kita dihina oleh makhluk. Ego kita ni melawan. Ego kita melawan, lantas berlaku pergaduhan, pertengkaran. Sebab kita rasa, aku mulia. Aku bukan seperti yang kau cakap. So untuk kita rasa diri kita ni hina, sukar dan susah kalau kita tak belajar. Nak rasa diri ni hina depan Allah, sukar dan susah nak belajar. So untuk belajar jadi hina depan Allah tu perlu wasta'inu bisabri wassalah. Nak hina depan Allah, belajar bersabar. Belajar dalam solat. So dia ada dua cabang. Satu rasa hina, diri ni hina depan Allah, rendah ni kita, insignificant depan Allah. Dan satu lagi adalah merasakan Allah itu takjub pada Allah dan rasa gerun pada Allah. Barulah timbul khusyuk. Dan Allah bagi tahu apa definisi orang yang khusyuk. Kan ini bentuk pendekatan yang dibuat oleh Quran. Mulanya Quran akan beritahu tentang sesuatu tu secara ringkas. Kemudian pada ayat yang lain, apa yang diberitahu tu akan diterangkan dengan lebih detail dan jelas. Maka ayat 46 ini, kita akan belajar apakah maksud khusyuk. Apa maksud khusyuk? Sebab kalau tanya orang kebanyakan, khusyuk adalah langsung tak sedar apa berlaku di luar solat. Kan? Dibayangkan sampai kalau gigit dengan semut pun tak terasa. Macam tu ke khusyuk? Kan digambarkan kalau solat yang khusyuk tu dia langsung tak perasan apa yang berlaku dekat sekitar sebab terlalu fokus terhadap solat. Kan digambarkan macam tu khusyuk. Sedangkan khusyuk bukan itu. Nabi khusyuk, Nabi boleh buka pintu untuk Aisyah.
Nabi khusyuk, Nabi boleh tepuk kaki Aisyah untuk Nabi sujud. Solat masih lagi dalam keadaan sedar. Tahu apa berlaku dekat keliling. Kalau tak sedar apa yang berlaku dekat keliling, itu bukan solat. Itu koma. Itu pengsan namanya. So khusyuk ni apa? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang percaya dengan yakin. Alladzina yadhunnuna. Orang yang percaya dengan yakin. Perkataan yang Allah guna ialah zon. Zon. Zon dalam ayat ini bermaksud tanggapan. Tanggapan. Tapi dalam masa yang sama, daripada anggapan ataupun tanggapan, dia menjadi yakin. Zon alladzina yazunnun, asalnya dia bermaksud tanggapan. Dan tanggapan ini lama kelamaan dia menjadi yakin. Daripada tanggapan dia menjadi yakin. Alladzina yazunnun. Kenapa dari dia asal tanggapan kemudian menjadi yakin? Kerana dia melalui proses. Proses tambah ilmu, proses belajar, proses melihat bukti. Apa benda yang mula-mula tanggapan kemudian menjadi yakin? Annahum mulaqu rabbihim. Bahawa mereka akan berjumpa Tuhan mereka. Mereka yakin dan sedar bahawa mereka akan jumpa Tuhan. Mereka yakin dan sedar bahawa mereka akan jumpa Tuhan. Tuan-puan, kita solat, kita jumpa siapa? Kita jumpa Tuhan. Allah bagi tahu orang yang khusyuk ialah bila dia nak solat, dia benar-benar, mula-mula tanggapan, mula-mula dia menganggap dia jumpa Allah. Lama kelamaan dia benar-benar yakin, aku jumpa Allah ni. Aku sedang jumpa Allah. So sebab tu solat tu dia bukan sekadar ritual ibadah yang kita buat untuk dapat khusyuk. Setiap kali kita datangi solat, itu adalah momen kita bertemu Allah, jumpa Allah kot. Dan jumpa Allah dekat sini ni bukan bermaksud akan mati. Tak. Ini for the time being jumpa Allah. Sebab ayat seterusnya wa annahum ilaihi raji'un, bahawa mereka semua akan mati kembali kepadanya. Allah sebut terus direct. Orang yang khusyuk ialah orang yang yakin tak kala dia solat, dia jumpa Allah. Dia jumpa Allah. Sebab itulah agama ini dia bukan sekadar teori, tapi kita kena laluinya dengan rasa, feel. Macam mana? Macam mana nak belajar tentang rasa ni? Okey. Katakanlah
waktu sekolah menengah dulu. Waktu sekolah menengah dulu. Saya ada crush. Okay, saya ada crush. Crush ni apa Ustaz? Crush ni saya minat ke awek tu tapi saya pun tak tahu awek tu suka saya ke tak. Macam tu, crush. So, bila dia lalu, saya rasa hati berbunga-bunga. Hati berbunga-bunga. Lalu, tiba satu hari ni, sukan sekolah. Sukan sekolah. So, antara sukan yang saya minat nak main ialah badminton. Badminton. Jadi, apa nama? Bila tiba hari pertandingan tu, semua murid-murid wajib pergi tengok. Tak, ini contoh je. Semua murid-murid wajib tengok dalam dewan. Dalam dewan. So, bila semua dah kumpul, maka player akan masuk. Player akan masuk ke dalam dewan. So, saya menyedari bahawa saya punya crush ada dalam dewan tu. Saya tak tahu dia duduk kat mana. Bila saya melangkah masuk, saya dapat rasakan mata dia sedang perhati saya. Tapi saya tak tahu dia duduk kat mana. Boleh rasa tak benda tu? Kan? Bila melangkah masuk, kita tahu ada crush dalam tu. Tapi kita tak tahu dia duduk kat mana. Tapi kita boleh rasa ada yang memerhati kita. Dengan manusia kita boleh rasa macam tu. Kenapa tidak Allah? Kalau kita rasa ya Allah sedang perhati kita, kita tak boleh buat apa. Nak masak pun tak reti dah. Kekok. Lagi-lagi kalau yang perhati itu siapa? Allah. Allah yang kita sangat rindu. Sangat kasih. Sangat cinta. Sebab tu orang-orang yang rindu, kasih, cinta pada Allah ni, gerak-geri dia akan sangat berhati-hati sebab dia tahu Allah sedang perhati dia. Allah sedang tengok dia. Allah sedang teliti. Allah sedang, itu belum sebut Allah sedang nilai. So, kalau kita jadi cikgu, pelatih kat depan, kemudian ada cikgu yang menilai kat belakang, kita bercakap pun tak teratur. Sebab tu khusyuk ialah menyedari kita sedang jumpa Allah. Allah sedang perhati, sedang nilai, dengar perkataan kita, lihat perbuatan kita. Malu kita. Malu bila kita baca dan kita tak faham. Malu dengan tiba-tiba kita lupa rakaat. Malu. Tu nilai khusyuk tu. Sebab tu bila ditarik panah daripada kaki, dia tak sedar sebab dia sedang berdiri depan Allah. Takkan nak mengadu sakit. Tak. Aku depan Allah ni. Ini baru first part. Second part tu meyakini kita akan mati. Kembali kepada Allah. So, first part. Yazunnuna annahum mulaku rabbihim. Dia amat yakin dia sedang bertemu Tuhan dia.
Gitu. So, dia adalah tentang rasa. Kita boleh rasai orang perhati kita kalau ada CCTV. Kalau kes crash tadi dalam dewan, kita tak tahu dia duduk kat mana. Tapi kita tahu dia memerhati kita. Walaupun realiti ni kadang dia borak dengan member dia sebelah. Tak peduli kita pun. Tapi kita rasa. So, khusyuk adalah tentang rasa. Rasa kita diperhati. Ada beza orang yang tak rasa dia diperhati dengan orang yang sedang diperhati dan dia rasa. Kan tak ada beza. Kalau dia tak rasa dia diperhati, dia akan buat sesuka hati dia. Dia boleh dera anak dia, boleh sepak pasangan dia, dia boleh tekuk pakai bantal anak 1.5 tahun tanpa rasa bersalah. Boleh buang anak, boleh mencuri, boleh mengumpat, boleh berzina. Saat dia tak rasa Allah perhati dia. So, khusyuk dalam solat, dia beri impak sampai keluar solat. Sebab tu Allah guna perkataan yazunnun. Yazunnun adalah proses daripada mula-mula kita menganggap menjadi yakin. Lama kelamaan menjadi yakin. Yakin ni benda yang firm. Firm dalam hati. Yakin. Kalau anggap ni dia masih fluctuate. Kadang rasa, kadang tak rasa, kadang rasa, kadang tak rasa. Nah. So, untuk dapatkan rasa, kita kenalah kerap melihat alam. Macam mana kita tahu yang Allah melihat? Macam mana kita tahu yang Allah mendengar? Macam mana kita tahu sempurnanya kuasa Allah tu tanpa bukti-bukti terdahulu yang kita perhati dan kita lihat dan kita fikirkan? Kalau tiba-tiba nak meyakini, melihat, yelah rasalah Allah lihat. Tak, dia tak jadi macam tu. Kita perlu ada bukti-bukti dan bukti-bukti itu dah tampak dekat keliling kita. Matahari terbit dari timur setiap hari. Tumbuh-tumbuhan menghijau, burung-burung berkicauan. Angin mendesir. Rasa bahang dan hangat. Rasa sejuk, dingin. Boleh rasa air, dengar bunyi air mengalir. Allah boleh saja cipta alam ini tanpa bunyi. Allah boleh cipta alam ini tanpa bunyi. Tapi Allah bukan sekadar cipta air yang hujan yang turun. Tapi beserta hujan yang turun tu Allah sertakan bunyi. Background voice. Kita pula ada berapa panca indera? 5 panca indera. Dan setiap panca indera tu, dia punya kenikmatan berbeza. Mata dapat melihat air, telinga dapat dengar bunyi dia, tangan kulit ni dapat merasai sejuk suam air tu, hidung dapat bau aroma air,
Ush. So, dengan capaian panca indera, dia membantu ke arah proses, ke arah membantu dalam proses mencapai khusyuk dalam solat. Membantu dalam proses untuk capai khusyuk dalam solat. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Mereka akan berjumpa Tuhan mereka. Satu Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila dia di rumah, dia akan buat kerja rumah. Dia menjahit, kan, dia tolong isteri, dan tak kala dia dengar azan. Tak kala Nabi dengar azan, muka Nabi berubah. Dan Aisyah punya komen terhadap muka Nabi berubah ni, seolah-olah dia tak pernah mengenali kami. Itu level yakin mereka akan menemui Tuhan. Tengah-tengah buat kerja rumah, dengar azan, muka berubah. Terus tinggalkan. Tuju solat. Tu level khusyuk Nabi tu. Meyakini dia akan jumpa Tuhan. So nak jumpa Tuhan, full prepared. Well prepared. Wajah dia berubah. So wa annahum ilaihi raji'un, dan bahawa kepada Allah lah kita semua akan kembali. Kalau first part kita belum dapat kuasai, second part mungkin akan membantu. Kita kena capai khusyuk dengan ingatan bahawa kita semua akan mati. Ini solat terakhir kita. Kan, kita akan kembali bertemu dengan Allah. Ini permintaan terakhir di dunia. Namun ramai yang jalani kehidupan ni seolah-olah lupa hakikat ini. Dan bagai tidak ingat pula nak mati. Macam dia boleh hidup selama-lamanya. Seorang khusyuk ialah mereka yang selalu rasa mereka akan bertemu Allah waktu solat dan akan mati. Dan mereka sentiasa sedar apa yang berlaku dekat keliling. Dunia ini sifatnya sementara. Kan? Lagi-lagi kalau dia sedang diselubungi pelbagai masalah. So bila berjumpa dengan Tuhan, tunggu lagi. Mohonlah pada Tuhan. Kembalikanlah pada Allah. Semua beban yang ditanggung akan jadi ringan. Segala masalah akan hilang. Dan kesusahan itu akan sirna. Mungkin masalah tu nampak besar di dunia, tapi dia tak bawa apa-apa makna dekat akhirat. Apa masalah besar kita dekat dunia ni? Macam-macam. Bil air, bil elektrik, cukai pintu, cukai tanah. Kan, kereta tak servis lagi. Itu kan bentuk masalah. Tapi adakah itu semua bawa impak pada akhirat?
Tak ada. Tak bayar cukai pintu tak boleh masuk syurga ke? Tidak. So begitulah tuan-puan. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. So khusyuk, contoh lain khusyuk sebelum saya tutup malam ni. Cuba kita tengok anak kita yang sedang tengok YouTube. Okay? Anak tengah tengok YouTube. Punyalah dia khusyuk tengok, kadang makan pun dia tak ingat. Kadang sampai kita duk panggil-panggil dia ajak makan berulang kali. Dia dengar tak? Dengar. Dengar mak dia panggil, dengar. Tapi khusyuk dia tu lebih pada gadget dan mainan dia tu. Dia bukan tak dengar. Malah dia boleh jawab, mak, jap mak, sikit lagi mak, sikit lagi nak habis ni mak, makan dulu. Kalau dia tak sedar, dia tak jawab. Kalau dia tak sedar, dia tak jawab. So khusyuk bukan koma. Dia sedar. Tapi tumpuan dia tu, kesukaan dia ni mengambil alih perhatian dia. So khusyuk bukannya tidak dengar, bukan tak sedar apa yang berlaku dekat keliling. Tetapi dia tidak endahkan. Begitulah solat. Dia bukan tak dengar langsung apa yang berlaku. Bukan tak tahu apa yang berlaku. Tapi dia lebih pentingkan solat. Kalau saya tengah berborak dengan opah. Ataupun dengan bonda. Saya tengah borak dengan bonda. Tiba-tiba datang anak saya. Daddy. Panggil. Tapi sebab tengah borak, suatu yang serius dengan bonda, takkan nak cut off perbualan. Untuk masa tu, saya tak endahkanlah apa yang anak saya panggil. Gitulah khusyuk. Kita dengan Allah, hubungan tu istimewa. Hubungan tu istimewa. Kita lebih tumpukan. Tapi sebab kita belum sampai ke tahap tu, maka kita solat tu sambilan. Sambilan macam mana? Sementara tunggu iklan drama jam 7, kita berhenti solat. Macam tu ke? Oi, jangan begitu, bah. Jangan begitu. So, terima kasih kerana bersama pada malam ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada penutup Ya Bani Israel yang kedua. Ini merupakan penutup kepada perenggan. Ayat 46 ni penutup kepada perenggan. Kita akan masuk topik baru berkaitan Bani Israel dan apa sejarah silam mereka. Apa sejarah silam mereka. Barakallahu liwakum, kembali kepada moderator. Ada nak buka soalan ke? Ataupun nak tutup kuliah aja? Boleh kita tutup dulu? Okey, kita tutup dulu. Okey, alhamdulillah, amin, Allahumma ya amin, jazakallahu khairan kasiran. Al-Fadil Ustaz Muhammad Nazri bin Haji Mustaqim yang sudi bersama kita untuk kuliah maghrib mentadabbur ayat 45 dan 46 pada malam ini. Dan mungkin semua telah berpuas hati dengan huraian, dengan keterangan yang telah diberikan, iaitu tentang orang-orang yang khusyuk dan sabar, di mana orang-orang khusyuk dan sabar adalah orang-orang yang mengharapkan kita untuk berjumpa dengan Allah kelak dan mengharap ganjaran di sisi Allah. Moga kita semua taat kepada peraturan Allah serta khusyuk dan sabar dalam menjalankan ibadah dan amal kebajikan, insya-Allah. Jadi kita teruskan bersama dengan Al-Fadil Ustaz untuk kuliah tadabbur
di perjumpaan lain kali, insya-Allah, sekiranya dipanjangkan umur. Dan terima kasih kepada tim Gemanul Iman, terima kasih kepada para pencipta Kalamullah yang sudi bersama dengan Google Meet Gemanul Iman pada malam ini. Dan sebagai penutup kuliah, sekali lagi persilakan Al-Fadil Ustaz. Sebelum tu umumkan dulu kuliah sebentar lagi, nanti kita bersama dengan Al-Fadil Major Ustaz Muhammad Naim bin Haji Ahmad Al-Hafiz untuk kitab Al-Muhimmah pada pukul 9.15. Jadi sebagai penutup kuliah, mohon Ustaz untuk baca doa dan seterusnya tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Dipersilakan. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara warhamhum kama rabbawna shighara warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, kami sudah sampai ke bulan Rajab ini, Allah. Berkatilah bulan ini dan juga bulan Sya'ban dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Ya Allah, wahai Tuhan kami, agar kami dapat menambahkan amal bakti dan kebajikan kami semata-mata untuk-Mu, Ya Allah. Bulan yang Engkau kira sebagai bulan haram ini, Ya Allah. Dan kami akan berusaha untuk menjaga tutur kata kami, menjaga tingkah laku dan peribadi kami, agar dapat menyambut semangat bulan ini, Ya Allah. Bulan yang Engkau haramkan berperang dan dipatuhi oleh hatta Arab jahiliyah. Ya Allah, wahai Tuhan kami, moga kami dapat bertemu dengan Ramadan. Moga kami dapat bertemu dengan Ramadan. Moga kami dapat bertemu dengan Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Minna wa minkum takabbal ya karim. Jazakallah khairan Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum semua. Terima kasih Ustaz.